Tes. Selamat pagi, Damian. Selamat pagi, Nongking. Hey, lama tak jumpa lah. Duduk. Apa yang kamu sedang buat? Kenapa saya nampak itu SDG punya? Oh, tu ah. Tu Sustainable Development Goal lah. Ia macam konsep-konsep mencapai kelestarian negara dan antarabangsa punya. Dan saya dapat tu hasilnya bahawa isu semasa etika dan berbadan sedang memainkan peranan yang sangat penting punya. Kenapa awak cakap ikut etika dan beradaban sangat penting? Hai, kamu tahu tu lah, etika ia macam moral dan berbadan tu macam sejarah. Jika semua rakyat tiada moral dan sejarah, kelestarian macam mana dicapai? Betul, saya bersetuju dengan awak. Tetapi daripada berbagai isu seperti itu, apakah fokus kamu? Oh, kamu fikirlah, apakah barangan yang kamu sentiasa terhad punya? Nak wang lo? Ya, memang tentang wang punya, iaitu isu kemiskinan dan pengangguran yang akan menggugah kelestarian negara kita dan antarabangsa. Betul juga. Kamu mungkin tak tahu. Sekarang saya hilang kerja, tak ada pendapatan. Kelestarian saya pun sudah hancur. Tak boleh makan rumput tau. Hayya, mangsa macam kamu seluruh dunia ada banyak lah. Ada sebabnya yang terjadi isu kemiskinan dan pengangguran itu. Contohnya, kemajuan teknologi, otomasi dan teknologi baru-baru ni sudah boleh menggantikan banyak pekerjaan tradisional seperti accountant dan pekerja awam dan banyak-banyaknya. Pekerja yang tiada kemahiran tinggi akan kalah kepada mesin dan robot yang lebih efisien dan canggih. Yang kedua, ketidakseimbang pendapatan rakyat negara yang disebabkan oleh kedatangan pekerja asing. Pekerja asing yang menerima gaji yang lebih rendah berbanding dengan pekerja tempatan akan menjadi pilihan utama majikan dalam sektor pekerjaan. Dengan ini, isu pengangguran itu akan berlaku secara drastik. Oh, saya ada idea juga. Saya rasa struktur ekonomi dan perubahan industri juga perlu menjadi salah satu faktor pengangguran. Kamu tahu ke tak, dalam dasar perindustrian keempat, sesetengah orang yang menggunakan teknologi secara tidak bertanggungjawab akan menimbulkan risiko besar kepada pasaran buruh. Seperti apa yang kamu telah nyatakan, kebanyakan pekerjaan akan diganti oleh teknologi yang canggih pada masa depan. Selain itu, ekonomi global yang sering berubah juga akan menyebabkan masalah kemiskinan dan pengangguran. Hal ini, kemerosotan ekonomi di negara gergasi seperti China akan mengurangkan permintaan mereka terhadap pengeksportan Malaysia. Bukan itu saja. Isu keseimbangan pendidikan di Malaysia menunjukkan kos persekolahan di Malaysia amat tinggi. Ini dibayar oleh kerajaan melalui cukai oleh ibu dan melalui perbelanjaan sendiri. Hal ini, sesetengah ibu bapa membayar kos pendidikan anak-anak sementara yang lain menerima bantuan melalui program pendidikan seperti PDPM. Selain itu, hanya 33% daripada mereka yang mengenai PSTS, iaitu Poor Student Trust Fund, memohon dan hanya 15% mendapat bantuan. Ini menyebabkan program kerajaan mungkin tidak mencapai masyarakat B40 yang seperti diharapkan. Isu seterusnya iaitu segi polisi dan tabir urus di Malaysia. Polisi yang tidak berkesan seperti rasuah dan isu-isu pengurusan boleh menghalang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan pekerjaan. Selain itu, kekurangan pembangunan infrastruktur dan dasar-dasar yang tidak konsisten mungkin menghalang pelabuhan dan peluang pekerjaan di negara kita. Seterusnya, gantinya seperti wanita, kanak-kanak dan individu kurang upaya menghadapi risiko kemiskinan yang lebih tinggi kerana mereka tidak mempunyai perlindungan sosial yang disebabkan oleh dasar kerajaan yang tidak seluruh. Oh, kamu siapa? Oh, ini kawan saya, Tutai. Oh, kamu baik, jelas. Salam. Oh, duduk sini ya, duduk sini. Jadi, kita tahu sebabnya yang berlaku. Tapi, apakah cara-cara penyelesaiannya? Hayya, ini yang saya takutlah. Kamu tengok tu ChatGPT tak ada berguna punya.
Wah, AI pun tak boleh jawab kamu punya. Ini yang saya takutlah. Siapa boleh jawab persoalan saya? Kita boleh jawab. Stop. Kalian siapa? Saya MK. Saya Vincent. Saya Louis. Bukan. Saya tak nak tahu kalian punya nama. Saya nak tahu kalian adalah siapa? Kami adalah siapa? Tak penting. Yang penting itu cara penyelesaian. Betul kan? Oh, betul. Jadi kamu ada apa-apa idea? Mestilah ada. Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran dalam kalangan rakyat, pihak kerajaan sangat penting dalam perkara ini. Okey, apa yang pihak kerajaan boleh buat? Pihak kerajaan perlulah mempelbagaikan aktiviti ekonomi di negara kita untuk mengurangkan kebergantungan pengeksportan barang ke luar negara. Selain itu, pihak kerajaan juga perlulah menawarkan program pendidikan khas kepada pelajar yang miskin supaya mereka dapat menerima pendidikan yang sepatutnya. Bukan itu sahaja, kami rakyat Malaysia boleh menggunakan kemahiran yang diperlukan dan 4IR dengan lebih baik supaya rakyat Malaysia tidak digantikan oleh mesin atau AI. Kerajaan boleh ciptakan undang-undang untuk hak bilangan pekerja, contoh bagi sumber kepada pekerja lokal atau pekerjaan asing, dan ini boleh tunjukkan keadilan di dalam negara. Bukan ini sahaja, pemerintah hendaklah menetapkan kebijakan dan peraturan baru yang akan memastikan agar para pekerja yang terkena dampak atau tetap hidup seperti menyediakan tunjangan pengangguran yang memadai, program pelatihan ulang atau pengaturan kerja yang lebih fleksibel. Selain itu, masyarakat dapat mengembangkan lapangan kerja baru dengan inovasi dalam bidang ekonomi baru yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan dan teknologi hijau. Jadi, kami dapat bantu kamu ke? Bagus. Kalian punya idea sangat berguna. Terima kasih ya, bro. Sama-sama. Dengan tu sebab-sebab dan cara-cara, report saya sudah boleh hantar keluar dari Malaysia.